Jadi poin saya ialah, kita nak tahu agama Islam itu macam mana yang sebenarnya, supaya kita mengaku tu benar kita ni beragama Islam. Dan kat sini pula ada ciri-ciri lagi Nabi bagi. So tak bolehlah kita kata sekadar dalam IC kita Islam, aku dah Muslim. Ya, betul lah kita Islam, kita tak kafirkan pula, tetapi Muslim yang sebenar. Jadi kalau dalam Al-Quran pula, Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu, nak tahu Muslim yang sebenar siapa? Buka balik surah 6161 tadi. 6161. Sebab kita takut kita bawa nama Muslim, tapi sebenarnya satu dia tidak Muslim yang sebenar. Jadi di akhirat nanti sayanglah, menjadi orang-orang yang rugi. 161, muka surat 150 yang kita tanda tadi. Jadi siratim mustaqimin dinan qiyaman. Lepas tu Allah kata apa? Millata Ibrahim Hanifa. Allah sebut satu ikon, satu nama yang kalau kita kata kita Muslim, rujuk dia. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kita gelar dia siapa? Bapa. Cuba ikut saya sama-sama zikir pagi ni. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kan itu antara zikir pagi kan. Kalau petang baca apa? Amsayna. Jadi asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami berpagi-pagi dengan fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimah tauhid. Wa ala dini nabiyina Muhammadin, di atas agama cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina, di atas pegangan siapa? Bapa kami. Kita sebut Nabi Ibrahim sebagai apa? Bapa kami. Jadi seorang bapa, sebagai seorang anak, dia mestilah wajib mengenal siapa? Ayah dia. Ayah kamu kerja apa? Entah, dia kata. Tak tahu. Mungkin ayah dia spy lah tu, sampai dia tak tahu ayah dia kerja apa. Ini Nabi Ibrahim, bapak dia disebut. Siapa bapak kita Nabi Ibrahim? Apa sejarah hidup dia? Apa kerja dia? Jadi cuba tengok kat sini Allah kata apa? Kita kena ikut millata Ibrahim. Buka surah 2. Ayat yang ke 131. Saya sambung sini ya. Dua 131, 132. Jadi kita sebut sebagai Abuna Ibrahim. Bapa kita Nabi Ibrahim. Muka surat 20. 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ambil daripada 130, tuan-tuan. Atas dia. Wa man yarghabu an millati Ibrahim
Sekali lagi. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tengok terjemahan dia dulu, Allah kata apa? Dan orang yang membenci agama Ibrahim, cara hidup Ibrahim, pegangan Nabi Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh. Bodoh kat sini maksudnya apa? Lemah akal. Orang yang tak tahu agama Nabi Ibrahim, cara hidup Nabi Ibrahim, dia adalah lemah akal. Dia safih ni maksudnya apa dia? Lemah akal. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya, Ibrahim, kami milih. Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai apa? Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai ikutan. Cuba tengok sebelah, muka surat sebelah. Ayat 124. Tengok sebelah. Ayat 124. Cari kita buka balik ayat 130. Cuba tengok Allah kata situ, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Jumpa tak? Ayat 124. Surah Al-Baqarah juga. Allah kata tadi dalam ayat 130, Allah telah memilih Nabi Ibrahim. Memanglah sebagai Nabi. Tapi juga Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai apa? Imaman. Allah berfirman, sesungguhnya aku yang menjadikan engkau kepada manusia seluruhnya imaman. Apa imam? Ikutan. Dan tadi Nabi Ibrahim, sebelum tu Allah kata apa? Dinan qiyaman. Agama yang tegak itu bersama dengan millah Ibrahim. Jadi siapa orang yang kita nak melihat kalau kita mengaku kita seorang Muslim? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad juga mencontohi Nabi Ibrahim. Baik, balik ayat 130. Jadi Nabi Ibrahim sebagai apa? Imam. Iaitu apa imam masuk sini? Ikutan. Nabi Ibrahim digelar sebagai apa? Hanifan. Ibrahima Hanifan. Apa maksud Hanif? Mustaqim pun lurus juga. Hanif maksudnya ialah cenderung kepada yang lurus. Itu Hanif. Sebab pada zaman Nabi Ibrahim, semua manusia ketika itu menyembah selain daripada Allah. Trend dia waktu tu ialah menyembah selain daripada Allah. Macam hari ni trend budak-budak sekolah rendah semuanya ada phone dan TikTok. Semoga Allah pelihara ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena pantau kegiatan tersebut. Kita tahu unsur-unsur apa yang berada dalam TikTok bahaya. Masih belum, budak yang belum cukup sempurna akal, kena pastikan dia dikawal dengan baik. Semoga Allah pelihara kita semua dan anak-anak kita dan cucu kita. Jadi budak pergi sekolah, kawan dia bincang, "Mana tadi kau tengok tak TikTok scan. Semua orang cakap pernah. Yang seorang ni tak tengok. Pernah jadi budak-budak tak tuan-tuan? Oh, pernah. Kalau semua orang main gasing, kita tak ada gasing. Rasa apa? Tak. Malu mungkin. Kan? Rasa apa? Wah, tersisih ke? Jadi apa kita buat? Kok mana pun desak juga ayah, belilah juga gasing. Tapi tak apa dah tuan-tuan, tu gasing. Ni zaman hari ni manusia semua sibuk dengan benda hiburan tu. Tiba-tiba ada seorang budak tu ayah dia tak bagi, ayah dia nak kawal dia. Lepas tu pula dia pertahankan apa yang ayah dia bimbing dia tu. Itu maksud Hanif. Itulah dia Hanif. Dikala semua orang pergi kepada kesesatan, dia nak pilih yang lurus. Itulah maksud Hanif. Nabi Ibrahim berada di waktu yang ramai orang menyembah berhala, menyembah raja, menyembah bulan bintang. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyembah Allah. Itulah Hanif. Jadi kita kena ikut Nabi Ibrahim. Dikala hari ni, zaman 70-an, orang semua pop ye-ye. Haji daripada dulu lagi dengan Quran, contoh. Itu Hanif.
Zaman hari ni apa pula budak muda punya cabaran K-pop dia kan. Oh, malulah tak kenal artis K-pop. Jadi dia pun join juga. Ni nanti ada konsert K-pop pergi. Budak muda tak pergi rugi. Ayah pun cakap juga betul. Budak muda biarlah dia cari pengalaman hidup. Ayah dia rosak. Hanif lawan dia apa dia? Zaighun. Zaighun. Hanif lawannya apa? Yang kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana tu. Tuzigh, zaighun kat situ. Kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau cenderungkan kami kepada kesesatan. Hanif cenderung kepada yang lurus. Zaighun cenderung kepada kesesatan. Janganlah Engkau cenderungkan kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Jadi seorang ayah, kita dah belajar Quran, tiba-tiba cucu kata, "Tok nak pergi tengok konsert." Biarlah budak muda. Tak betul. Jadi Nabi Ibrahim bila hanif, kita kena ikut Nabi Ibrahim. Walaupun orang kata trend sekarang macam ni, trend sekarang macam ni, benda yang tak betul, tak betul lah. Sebab kita dah mengaku apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tersebut ialah jalan macam mana Nabi Ibrahim pertahankan. Baik, tengok balik ayat yang ke-130. Jadi Nabi Ibrahim sebagai imam kita, ikutan. Allah kata, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di negeri akhirat nanti benar-benar termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Iaitu orang-orang yang amalnya soleh, bukan amalnya fasid, bukan amalnya ditolak. Jadi nak pergi ke hari Yaumuddin, kan tadi kita dah sebut dah, ada orang yang pergi ke sana menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya apa dia? Dia bawa amalan, tapi amalannya tak diterima. Jadi Nabi Ibrahim pula, dia di akhirat ialah orang-orang yang soleh, iaitu orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah. Jadi kita dah dapat dah dia punya apa? KPI ke kan? Betul ke? Piawaian yang dikehendaki supaya amal kita diterima dekat dunia ini di akhirat, iaitu merujuk kepada siapa? Nabi Ibrahim. Macam mana hidup Nabi Ibrahim? Bila dia tu beragama Islam? Daripada dia remaja, dia menyampaikan agama Islam kepada siapa? Kaum dia, ayah dia. Ayah dia usir dia daripada kampung. Kaumnya sampai nak, bukan nak bakar, memang kaumnya bakar dia. Sehingga unggun api yang dipasang itu bukan unggun lah. Sebab terpaksa pakai ni yang apa panggil tu? Balastik menjastik. Yang melontar yang pakai tu kan. Balastik lebih kurang itulah kan. Nak bagi tahu apa dia, cuba kalau api dekat-dekat kan panas. Orang terpaksa hantar jauh-jauh. Begitu sekali dia diuji kerana apa? Itulah Muslim. Jadi kalau kita hidup tak fikir tentang agama, tak payah susah payah, jika kita sebut. Kadang kita tak payah fikir susah-susah. Macam mana nak kira seorang Muslim yang sebenar? Baik, dapat. Kemudian ayat yang ke-131. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ingatlah tak kala Tuhannya berkata kepada Ibrahim, Aslim. Aslim. Aslim tu fi'il amar daripada aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Ni fi'il madi sama. Kalau lepas ni kita susun fi'il, ini maksudnya mesti depan fi'il madi. Yang kedua fi'il apa? Mudhari'. Yang ketiga tu dia punya masdar dia, iaitu kata nama dia, islaman. Aslim, kata kerja perintah dia. Jadi Islamlah oleh engkau. Apa maksud lain terjemahan kita? Menyerah dirilah oleh engkau, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi sebab tu seorang Muslim ialah orang yang menyerah diri kepada Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim dibakar pun tak apa. Sebab apa yang dia buat itu adalah kerana apa? Perintah Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya. Nabi Ibrahim buat tak? Itu maksudnya apa? Itulah Muslim, iaitu dia menyerahkan diri dia kepada Allah.
Allah perintahkan bila dah dapat anak baru lahir, Allah perintahkan hantar daripada Palestin isterinya dan juga anaknya Ismail ke satu lembah tandus, tak ada air, tak ada penghuni. Sebab dia taat, aslim, patuh je apa yang aku suruh. Itulah maksud dinul Islam, itulah maksud siratal mustaqim, jalan yang kita nak patuh kepada Allah. Jadi kita minta tiap hari, tunjuki kami jalan lurus tu. Jalan apa dia? Jalan supaya kami boleh patuh kepada Engkau ya Allah. Nak patuh ni bukan senang. Oh, tengok ustaz kot. Bukan, tengok siapa. Allah dah bagi dah, dia punya ikutan dia siapa? Nabi Ibrahim. Dah diingatkan tiap-tiap hari 5 kali dalam selawat, dalam solat tu. Wa ala ali sayyidina kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim. Berulang-ulang kali sebut Ibrahim. Jadi Ibrahim sebagai apa? Imam untuk kita menjadi seorang Muslim yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi Allah kata aslim, tunduk patuhlah, menyerah diri kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, qal aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada siapa? Rabbil alamin. Siapa Rabbil alamin? Yang kita puji dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi rabbil. Kita dah ucap yang sama dah. Sama dah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Benda yang sama dengan aslamtu li rabbil alamin. Dia menjelaskan apa yang kita baca dalam surah Fatihah. Lepas tu bukan saja dia tunduk patuh, dia suruh pula kepada siapa? Ahli keluarga dia. Inilah kita kata ihdina. Na tu siapa? Na. Kami tu apa dia? Saya. Lepas tu pasangan kita. Lepas tu anak-anak kita. Lepas kita kata kita nak berada di atas jalan yang lurus, iaitu jalan penyerahan diri kepada Allah, bukan seorang-seorang. Apa yang kita buat hari ini sekarang, nak faham agama, kita buat apa? Kita belajar Al-Quran. Sekarang ni kita kena wasiatkan hal ini juga kepada isteri dan anak-anak kita, supaya mereka juga belajar yang sama macam kita belajar. Sebab apa? Sebab mencontohi Nabi Ibrahim. Tengok ayat seterusnya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan akannya, iaitu apa dia? Penyerahan diri itu. Apa yang dia diperintahkan oleh Allah, dia wasiatkan kepada siapa? Anak-anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Siapa nama anak Nabi Ibrahim? 2 orang, Ismail dan Ishak. Lepas tu agak-agak Ishak, dia wasiat, dia dapat tak agama Nabi Ibrahim? Dapat. Kemudian dia wasiatkan tak pula kepada anak kepada Ishak tu? Siapa anak Ishak pula? Ya'qub. Tengok Allah kata, dan Ya'qub juga mewasiatkan yang sama macam datuk dia nasihatkan. Anak Ya'qub siapa? Nabi Yusuf. Tengok daripada Ibrahim sampaikan kepada Ishak. Tapi tak disebut nama Ishak, disebut nama cucu Ibrahim. Cucu Ibrahim pun Islam macam Nabi Ibrahim. Maksudnya apa dia? Ishak menyampaikan pula kepada anak dia, iaitu Ya'qub. Apa dia yang mereka wasiatkan kepada anak-anaknya? Dia kata, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakumuddin. Istafa tu menyaring. Menyaring. Dia bukan pilih saja. Kalau pilih random, itu bukan istafa. Istafa ni maksudnya dia menyaring, lepas tu dia menapis. Jadi Allah telah menyaring untuk kamu. Maksudnya dalam hidup kita ni banyak agama, banyak ism. Hari ni mudah kita kata ism. Betul kan? Faham. Ada faham materialism, ada faham socialism, ada faham capitalism, ada faham hedonism. Semua ism. Tapi kita tak boleh lari daripada semua itu. Allah pilih, Allah saring untuk kamu. Nah, ini cara hidupnya. Apa dia? Islam.
Tengok Nabi Ibrahim kata apa dia? Wahai anak, sesungguhnya Allah telah menyaring bagi kamu ad-din, cari hidup ini. Jangan pilih lain. Jangan tertipu dengan yang lain. Hedonism tu apa dia kalau hedonism? Faham kegembiraan adalah segalanya. Apa pun mesti nak gembira. Itu hiburan nombor satu. Itu hedonism. Tak boleh yang tu. Faham kapitalism. Hanya fikir apa? Kekayaan sahaja. Sedangkan agama suruh apa? Belanja kan? Kongsi kan? Faham Islam sahaja yang Allah suruh kita pilih. Jadi Allah kata kepada Ibrahim kata kepada anak-anaknya, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat yang sama juga khatib sebutkan tiap-tiap Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Surah Ali Imran lah. Nabi Ibrahim kata apa? Fala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu orang-orang yang berserah diri. Macam mana nak Islam? Macam mana Islam? Tengok aku. Tengok papa kita. Siapa papa kita? Nabi Ibrahim AS. Baik. Buka balik surah 6 ayat 161 tadi. Jadi apakah cara hidup Nabi Ibrahim? Hanya beribadah sahaja? Adakah itu siratal mustaqim? Jadi selepas ayat 161, buka muka surat 150 tadi. Lepas tu ayat 162. Itulah dia cari hidup. Yang ayat yang kita pernah bincang sebelum ni pada ayat iyyaka na'budu dulu. Baik, kita baca ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul. Tadi Allah dah kata dah apa yang mula-mula tadi tentang siratal mustaqim kan? Lepas tu apa bukti kita berada di atas jalan yang lurus? Inna solati, sesungguhnya solat. Okey, itu ibadah yang kita wajib lakukan, kita maklum. Baik yang wajib ataupun yang sunat. Wa nusuki, yang kedua apa dia? Ibadat yang lain. Contohnya apa? Kurban, haji, umrah dan sebagainya. Tapi adakah itu sahaja bermaksud dinul Islam? Tak, din tu cara hidup. Yang ketiga, wa mahyaya, kehidupan. Jadi dalam sektor apa kehidupan ni? Pekerjaan, pendidikan, perkahwinan, semuanya. Itulah dia mahyaya. Dan yang keempat ialah wa mamati, dan persediaan mati kita tu lillahi rabbil alamin. Sama macam Nabi Ibrahim sebut tadi. Aslamtu li rabbil alamin. La syarikalah. Semua yang aku buat itu aku takkan kongsikan. La syarika. Apa maksud dia? Tiada sebarang perkongsian, syarikat. Tak boleh bersekutu dengan siapa pun. Baik aku buat itu kerana dunia nak dapat. Tak, aku buat semua itu kerana Allah Rabbul Alamin. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan, kata Rasulullah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama tunduk patuh menyerah diri. Sama tak macam Nabi Ibrahim? Aku diperintahkan sama macam Nabi Ibrahim. Jadi kita dah dapat sini, ikon dia ialah Ibrahim, dan yang kedua ialah Nabi Muhammad. Dan apa maksud siratal mustaqim tadi? Cara hidup Islam. Apa kita nak buat dengan cara hidup ni? Apa yang kita nak buat dengan cara hidup Islam ini? Adakah hanya sekadar menganutinya sahaja? Apa maksud kita menganuti agama Islam? Tengok surah 42 ayat 13.
Surah 42 ayat 13. Muka surat 484. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Baik, syara'a. Jadi Allah telah menetapkan jalan.